Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini, saya akan kupas satu persoalan yang mungkin masih lagi ramai trainers di luar sana berfikir atau berlega-lega dalam ruang fikiran mereka. Iaitu, adakah training secara online ini perlu? Perlukah kita semua sebagai trainers yang biasa dengan face to face ataupun online secara bersemuka ni, adakah sebenarnya perlu untuk kita menjalankan training secara online atau perlu mampu untuk menjalankan training secara online pada masa ini? Memang sekarang kita berhadapan dengan situasi yang mana kita tak ada option untuk menjalankan training secara bersemuka. Tapi mungkin lepas-lepas ini apabila keadaan kembali reda, kita mungkin berpeluang untuk kembali ke classroom. Jadi soalannya adalah, perlukah kita embark in this journey of online training, atau adakah dia sesuatu yang sangat-sangat diperlukan ataupun ia sekadar satu trend yang hanya berlaku pada waktu yang singkat? Jadi soalan ini saya kira kita perlu, pertama sekali kita perlu lihat dari segi trend semasa dan juga mungkin berfikir secara panjang. Adakah teknologi akan berhenti daripada memaksa kita untuk menjalankan training dengan cara yang mungkin berbeza daripada apa yang kita biasa lakukan? Jadi soalan di sini, adakah training secara online tu dapat dielakkan? Pertama sekali. Jadi selama ni kita mungkin risau tentang pada waktu ini mungkin tekanan menyebabkan kita perlu menjalankan training secara online, tetapi adakah sebenarnya ia perlu? Jadi dekat sini pertama sekali kita kena tengok perbezaan antara online training dan offline training. Kalau kita biasa menjalankan offline training, mungkin kita sedikit kekok untuk menjalankan training secara online atas faktor tidak biasa dengan method, cara, kaedah dan tidak begitu fasih atau mahir dengan penggunaan teknologi yang terlibat dalam online training. Jadi di sini sebelum kita pergi kepada dua faktor teknologi dan juga method ni, saya kira kita perlu lihat juga dari segi topik yang kita sampaikan. Semestinya ada topik yang perlu kepada offline, latihan secara bersemuka, face to face. Sebagai contoh, di kilang-kilang mungkin untuk memastikan sesebuah mesin itu dapat dioperasikan ataupun dijalankan dengan betul dan dijaga dengan baik, kita memerlukan training secara on job, di mana pengajar dan juga pelajar ataupun the learner tu berada di hadapan mesin dan pengajar itu menunjukkan, instruktor itu menunjukkan langkah-langkah bagaimana tekan sana, tekan sini. Dia menunjukkan secara fizikal dengan mesin itu. Mungkin itu lebih berkesan sebab yang belajar itu dapat terus melihat dan juga menyentuh serta melakukan aktiviti secara langsung. Jadi topik-topik seperti ini mungkin masih lagi perlu kepada offline training. Tapi topik-topik seperti soft skill sebagai contoh, kita sebenarnya ada option untuk masih lagi menjalankan secara offline, ataupun kita boleh mula mencuba dengan menggunakan teknologi yang ada untuk pergi ke arah online training. Jadi pertama sekali kita kena lihat kesesuaian topik. Kesesuaian topik tu memainkan peranan. Sebelum kita pergi kepada soalan adakah online training ini perlu ataupun adakah dia sesuatu yang kita perlu bersedia secara jangka masa panjang, ataupun adakah dia satu trend yang mana sekejap saja, pada waktu ini je yang dia sangat-sangat diperlukan. Jadi dekat sini kita kena faham itu dulu. Apabila kita membuat keputusan untuk pergi kepada online training atau bersedia untuk membolehkan diri kita menjalankan online training, kita perlu faham pengaruh teknologi itu. Dan di sini saya ingin perkenalkan satu model yang saya jumpa, iaitu disebut sebagai SAMR ataupun Samir Model. Samir Model yang diperkenalkan oleh Dr. Ruben sekitar tahun 2009 macam tu kalau tak salah saya. Jadi Samir Model ni dia menceritakan ataupun dia memberi satu struktur kepada gambaran bagaimana teknologi itu diperkenalkan dalam peralihan ataupun dalam memperkenalkan teknologi dalam suasana pembelajaran. Jadi saya akan tunjukkan apa itu SAMR model tu. Sebenarnya SAMR model ni adalah singkatan kepada substitution,
argumentation, minta maaf saya asal sikit, modification dan redefinition. Apa itu empat peringkat ni? Yang pertama sekali kita kena faham, dan dia ada beza. Kalau lihat dekat sebelah tu, saya letakkan warna kelabu dia tu sedikit berubah. Dua yang pertama dan dua yang kat atas. Okey. Dua yang pertama atau dua yang di bawah tu, substitution dan augmentation tu adalah bagaimana teknologi dapat enhance atau menambah baik sesuatu suasana pembelajaran, manakala yang kelabu cair sikit di atas tu adalah bagaimana teknologi dapat transform ataupun mengubah atau menambah baik secara lebih berkesan kepada suasana pembelajaran. Jadi mari kita tengok S yang pertama, S yang di bawah ni. Ini adalah substitution. Ya Allah, satu lagi. Okey, substitution ni adalah di mana kita memperkenalkan teknologi untuk mengambil alih sesuatu tugas atau sesuatu teknologi itu sebagai substitute lah. Dia menggantikan, dia menggantikan. Jadi sebagai contoh, kita menjalankan program latihan. Sebagai contoh, kita menjalankan program BMC contohnya. Macam saya buat trainers BMC ni, program untuk para trainers ni, trainers BMC ni. Saya keluarkan buku fizikal contohnya. Jadi buku fizikal ini dan mungkin kertas-kertas BMC yang besar-besar saya gunakan tu untuk substitute dengan teknologi, saya menggantikan dia dengan e-book. Jadi saya just tukar je. Daripada pakai buku fizikal ataupun kertas fizikal, saya gantikan dengan e-book yang mana boleh dilihat pada smartphone sebagai contoh. Jadi smartphone adalah pengganti, substitute kepada buku. Dia sekadar tu je, saya mengganti. Jadi mungkin kita biasa menjalankan training secara online, secara offline, bersemuka. Lepas tu kita gantikan, kita beli webcam dekat online shopping kan, kita pasang mikrofon, kita download software dan sebagainya. Lepas tu kita jalankan sebagai ganti kepada kelas-kelas kita. Itu hanyalah level 1 ataupun substitution, level pertama. Level kedua, augmentation ni adalah apabila pengenalan teknologi itu tadi sebagai ganti itu tadi, dia juga membawa kepada penambahbaikan dari segi fungsi ataupun cara pembelajaran itu dapat dilaksanakan. Contohnya, kita buat e-book tadi. Apa kelebihan e-book berbanding dengan buku biasa? Jadi mungkin buku biasa kita tak boleh letak link, ataupun kita mungkin just letak rujukan. Orang tak boleh klik, orang tak boleh ambil buku ni lepas tu tekan, tak boleh kan. Jadi bila kita jadikan dia e-book, kita boleh embed media dalam tu. Contohnya, kita boleh bagi link untuk dia pergi ke YouTube dan sebagainya. Jadi function teknologi tu membantu menambah baik kepada pembelajarannya. Jadi itu level 2. Maksudnya dekat sini ialah dia pengenalan teknologi tu, dia enhance experience pembelajaran tu. Saya bagi satu lagi contoh. Mungkin saya pernah buat program ini, saya tunjuk sikit lah. Program ni, The Jar of Life ni, dan saya buat workbook dan saya hasilkan DVD. DVD adalah satu bentuk teknologi. Dia adalah distance learning ataupun distance learning, nak kata remote learning, kita tak mengawal distance learning. Jadi apabila saya kelas tu saya dah biasa buat. Saya biasa buat secara percuma. Saya panggil orang datang dan kita jalankan kelas tu. Lepas tu saya fikir, kalau saya terus perlu buat latihan yang sama berulang-ulang berkali-kali, satu, saya mungkin jemu dan itu akan menyebabkan kualiti penyampaian saya menurun. Yang kedua, mungkin saya tak dapat buat dengan banyak dan dengan audiens yang lebih meluas. Jadi saya berfikir, saya perkenalkan ataupun saya substitute kelas itu dengan buku dan juga DVD. DVD itu saya rakam presentation slide saya masukkan audio dan sebagainya, saya burn dalam DVD, saya jual buku itu, buku fizikal dan juga DVD itu sendiri. Itu adalah mungkin pada waktu itu saya fikir, ni canggih ni, tapi sebenarnya dia hanyalah substitute kepada kelas.
Now, menggunakan nak pergi ke level seterusnya, augmentation, mungkin dengan memperkenalkan DVD tu, mungkin dalam tu saya boleh enhance sekarang, tak pakai DVD sebab lagi sekali cost nak still masih kena post dan sebagainya. Saya boleh letakkan di satu platform LMS, Learning Management System, dan mungkin perkara itu dapat bawa kepada peringkat yang seterusnya. Nah, apabila saya nak tambah lagi satu level kepada level modification, iaitu dapat pengenalan teknologi itu dapat mengubah kepada design ataupun cara pembelajaran itu dapat dilakukan. Macam tadi saya kata, mula-mula perkenalkan dalam kelas, gantikan dengan workbook dan DVD, dan workbook dan DVD tu kemudiannya saya akan gantikan kepada LMS. LMS system tu sendiri adalah satu bentuk modification kepada cara pembelajaran dapat dilakukan. Selain daripada nak kena masuk DVD tu dalam player dan sebagainya, sekarang dia buka laptop, switch on the internet, connected to the internet, dia log in kepada LMS tu, dan LMS tu membantu kepada dia boleh go through content tu. Dan because ada features dan benefit pada LMS tu, yang contohnya boleh ada interaction, dia boleh tekan chat box ataupun dia bagi satu komen kat situ, saya boleh reply. Mungkin tidak secara langsung, tetapi dalam bila saya nampak notification tu, saya boleh reply. Jadi dekat situ LMS tadi sebagai satu teknologi, satu platform itu dapat membawa kepada suasana pembelajaran yang pergi kepada level 3. Dia dah masuk kepada transformation, mengubah pembelajaran itu sekali. Jadi apabila kita pergi kepada peringkat yang teratas menurut Dr. Ruben, iaitu redefinition, ini adalah peringkat tertinggi yang mana teknologi membantu kita untuk menjalankan training atau melakukan satu tugasan tu, tugasan dalam pembelajaran tu kepada peringkat yang sebelum ini tak terfikir, inconceivable ataupun tak dapat berlaku bila kita buat face to face atau secara fizikal. Sebagai contoh, masa saya buat kelas-kelas ini, biasanya saya akan buat di kawasan Kuala Lumpur. Jadi kawan-kawan yang jauh seperti di Miri, di Johor, dia datang susah. Jadi itu yang saya perkenalkan buku, tapi buku workbook dan DVD. Lepas tu saya nak seterusnya bila dalam suasana yang kita hadapi sekarang yang tak dapat bergerak secara lancar ni, kita mungkin saya kena explore LMS, dan saya akan letakkan dalam LMS. Nak pergi kepada peringkat yang lebih tinggi, jadi orang yang jauh-jauh daripada Miri dan Johor dan sebagainya ni dapat attend kelas. Itu baru sampai modification. Tetapi redefinition ni contoh apabila saya buka satu platform yang mana kita dapat collaborate. Tak pernah terfikir saya buat program tu, kita collaborate dengan trainer lain. Contohnya kita dapat buat serentak di tempat yang sama. Kita boleh buat secara global sebagai contoh. Sebelum ni kita buat training kita-kita je kan, di dalam negara kita je. Sekarang mungkin dia dapat membuka peluang untuk terus mungkin berkolaborasi dengan trainer di luar negara. Jadi teknologi itu sebenarnya telah membolehkan kita untuk menjalankan suasana pembelajaran tu dengan peringkat yang lebih baik. Inilah yang dimaksudkan oleh Dr. Ruben. Nak sebut nama family dia tu takut tersasul, nanti tak baik pula kan. Dr. Ruben kata SAMR, Samir Model ni, inilah dia. Jadi pengenalan teknologi tu mesti purposeful. Kalau tak, saya kira mungkin tak perlulah kita pergi kepada online training. Sekiranya kita hanya menyebabkan kos meningkat. Boleh buat kelas secara offline, tapi sebab kita leceh lah, malas lah, kita buat online lah. Lepas tu nak suruh orang download software dan sebagainya, software berbayar dan sebagainya. Jadi ini akan meningkatkan kos. Jadi dia tak membawa makna yang mendalam kepada pembelajaran tu. Jadi dia punya kesimpulan yang saya boleh katakan dekat sini adalah sama ada online atau offline, sama ada dia perlu atau penting atau tidak, kita perlu fikirkan adakah kita memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran tu secara bermakna. Kalau dia tak bermakna, saya kira tunggu dululah, kita buat training macam biasa balik kemudian kan. Tapi soalannya, adakah training itu akan sentiasa kekal secara bersemuka, ataupun dengan kita explore online ini, dia akan membantu kita pergi kepada satu level yang lebih baik untuk diri kita sebagai trainer dan juga untuk learners kita. Jadi dengan itu kesimpulannya, saya kira kita boleh fikirkan sendiri, adakah
perlu, adakah sesuai, apakah metod terbaik dan di tahap mana kita mahu memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran ataupun dalam program latihan yang kita akan jalankan pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Jadi sekiranya anda dapati perkongsian ini bermanfaat dan mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang mungkin perlu kepada penjelasan atau kupasan ini, mungkin boleh like tanda sokongan dan share kepada rakan-rakan anda. Dan sekiranya anda mahukan lagi topik-topik seperti ini dikupas, dibincangkan, bolehlah subscribe kepada channel YouTube saya supaya kita dapat berinteraksi dengan cara teknologi ini dengan orang kata meluas, insyaAllah. Dan sekiranya ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen dan insyaAllah saya akan menjawab dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana sudi menonton dan sekali lagi, online atau offline, anda lah pilih yang mana yang bersesuaian dan yang mana yang membawa makna yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.